Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya nak buat satu live ringkas, ya. Isunya peguam negara, ya, peguam negara. Sebab ada satu perkembangan sejak semalam melibatkan peguam negara yang menarik perhatian penonton saya, jadi saya diminta ulas. Jadi sebenarnya tidak ada banyak yang ingin diulas, ya. Jadi saya akan beri ulasan pendek, kemudian anda boleh bertanya soalan. Baik, semalam ada satu tulisan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dimuat naik di Facebook Tun. Dan di dalam penulisan itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meminta penjelasan ataupun menekankan perlunya peguam negara menjelaskan kepada Tun dan juga kepada rakyat Malaysia kenapa, ya, kes saman yang dibawa oleh Apandi Ali, ya, berhubung pemecatannya dari kerajaan itu telah diselesaikan di luar mahkamah. Jadi mengapa diselesaikan di luar mahkamah? Mengapa Tun tidak dimaklumkan perkara itu, memandangkan Tun adalah saksi utama, ya, memandangkan apabila Apandi Ali memfailkan saman itu, dinamakannya Kerajaan Malaysia dan juga Tun Mahathir. Jadi Tun bertanya mengapa dia tidak dimaklumkan berkenaan dengan penyelesaian itu. Apakah terma-terma penyelesaian itu, adakah ianya melibatkan pampasan, ya. Jadi kemudian hari ini peguam negara Idris Harun telah menjawab, ya. Dan saya lihat tajuk media tertentu yang membawa jawapan Idris Harun ni mengelirukan, tak tahu sengaja atau kebetulan. Dia kata, media berkata Idris Harun telah pun menjelaskan kepada Mahathir. Jadi ini menimbulkan kekeliruan sebab ada pihak yang berkata jika dah jelaskan kepada Mahathir, mengapa Mahathir membuat dakwaan yang dia tidak dimaklumkan. Jadi sebenarnya tajuk tidak tepatlah dalam media. Tajuk sebenarnya ialah peguam negara telah menjawab kepada Tun Mahathir. Maknanya Idris Harun selepas Mahathir menulis, ya, meminta penjelasan daripada Idris Harun, maka Idris Harun telah menjawab. Itu lebih tepat kalau media tulis Idris Harun atau peguam negara telah menjawab persoalan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi hari ini Mahathir berkata dia tidak boleh terima penjelasan peguam negara. Dan apa pun, peguam negara perlu menjelaskan kepada rakyat. Ini saya setuju dan saya rasa rakyat perlu menekan peguam negara untuk menjelaskan, ya, mengapa, ya, kes melibatkan pemecatan Apandi Ali itu, saman itu diselesaikan di luar mahkamah oleh kerajaan, ya, dan apakah terma penyelesaian itu, adakah melibatkan pampasan, mengapa pampasan diberi kepada Apandi Ali. Sedangkan menurut Mahathir, apabila dia berurusan dengan pihak peguam negara, ya, berhubung dengan pemecatan Apandi Ali itu, pihak peguam negara sendiri memberitahu kepada Mahathir bahawa ianya dilakukan dengan cara yang betul, mengikut prosedur dan rule of law. Jadi mengapa kerajaan masuk penyelesaian dengan Apandi Ali? Nampaknya Apandi Ali itu diberhentikan tugas dia dengan cara yang betul menurut perlembagaan. Jadi apakah logik di sebalik tindakan kerajaan memasuki penyelesaian? Ini sebenarnya saya nak tahu. Tetapi memandangkan dulu saya lihat tidak ada pihak yang bercerita berkenaan dengan perkara ni. Sekejap, ya. Bercerita berkenaan perkara ni, jadi saya pun tak tanyalah. Jadi selepas Tun Mahathir bertanya perkara ni, jadi kita pun nak tahu, ya, apakah logik di sebalik tindakan menyelesaikan di luar mahkamah. Adakah pampasan? Mengapa diberi pampasan? Ya, atau adakah ya, sebenarnya ianya kalau Perdana Menteri
tidak menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk memberhentikan seseorang peguam negara dan melantik peguam negara yang baru, jika menurut prosedur tidak ada masalah, sebab ketika itu berlaku pertukaran kerajaan. Jadi semestinya Perdana Menteri yang baru, dia ada pertimbangan dia sendiri, siapa yang layak jadi peguam negara, siapa yang tidak. Jadi dia kemudiannya Perdana Menteri menurut perlembagaan boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong berhubung perlunya mengubah peguam negara, melantik peguam negara yang baru dan sebagainya. Dan setelah nasihat itu diberikan, Yang di-Pertuan Agong sekiranya bersetuju, boleh tukar peguam negara. Tak ada masalah sebenarnya. Tidak ada apa-apa yang menjadi pertikaian di sini. Tetapi Apandi telah mempertikaikannya dan membawanya ke mahkamah. Kemudian pihak peguam negara pula, pihak peguam negara lah ni lah, maknanya pihak Idris Harun lah, memberitahu Mahathir semuanya menurut rule of law, menurut prosedur, semuanya betul. Jadi kalau dah begitu, mengapa masuk penyelesaian luar mahkamah? Adakah kerajaan ingin melindungi sesuatu? Ya, mungkin takut jika kes itu dibicarakan dan kemudian ada penghujahan dari pihak pendakwaan dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang mereka tidak ingin timbul di dalam mahkamah. Adakah kerajaan lah ni takutkan sesuatu? Adakah kerajaan UMNO takutkan sesuatu? So jadi Mahathir kata dia tidak ada masalah kalau nak jadi saksi, kalau nak pergi ke mahkamah. Tetapi dia tidak dimaklumkan bila kerajaan masuk penyelesaian. Dan media laporkan dengan cara yang salah. Sebenarnya Idris Harun telah menjawab pertanyaan Mahathir dengan memberi penjelasan. Ya, bukan maksudnya dulu dah ada penjelasan, no. Mahathir minta, dia beri, tetapi tak cukup. Pertama, Mahathir tak terima penjelasan Idris Harun. Kedua, Mahathir meminta Idris Harun jelaskan kepada rakyat. Rakyat ada hak nak tahu, memang betul. Rakyat ada hak nak tahu. Jadi rakyat perlu tekan peguam negara untuk beri penjelasan kerana terlalu banyak perkara yang perlu diperjelaskan, termasuk banyak kes di mana petuduh yang ada berpuluh-puluh kes, banyak kes, banyak tuduhan jenayah di mahkamah, sama ada dilepas atau dibebas atau kedua-duanya sekali. Ya, Idris Harun perlu jelaskan. Kita lihat banyak pertuduhan melibatkan pemimpin-pemimpin politik, ada yang tiba-tiba dibebaskan ke, dilepaskan ke dan sebagainya. Tak ada penjelasan diberikan kepada rakyat. Jadi macam mana kalau tak ada penjelasan dari pihak peguam negara, macam mana pelabur nak yakin? Kalau pelabur lihat negara ni, tengoklah kerajaan mana. Kalau kerajaan ini kerajaan UMNO, dia akan memihak kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Itu mungkin persepsi yang timbul. Jadi orang takut nak labur duit. Dah lihat SPRM pun mereka dah ragu-ragu. Mereka lihat kerajaan seolah-olah melindungi SPRM, SPRM melindungi kerajaan. Kemudian pula mereka yang dituduh di mahkamah dilepaskan atau dibebaskan. Tidak ada penjelasan dari peguam negara. Jadi macam mana ni? Jadi tekan untuk penjelasan. Tekan untuk penjelasan, termasuk tekan peguam negara. Peguam negara perlu jelaskan kepada kami mengapa setelah Idris Harun mengambil alih tugas sebagai peguam negara, beliau tidak mengambil inisiatif untuk berhubung dengan pihak penyiasat di luar negara yang Apandi Ali gagal lakukan. Sepatutnya dulu bila Apandi Ali peguam negara, apabila kes 1MDB disiasat, sepatutnya Apandi Ali berurusan dengan pihak berkuasa di luar negara seperti di US, di Switzerland dan sebagainya, supaya siasatan-siasatan di sana boleh, jika ada maklumat yang diperolehi, boleh dikongsi bersama kepada Malaysia untuk membantu siasatan di sini. Tetapi Apandi Ali tidak lakukan, malah dia tolak untuk berinteraksi dengan pihak penyiasat di Switzerland. Jadi pelik, seolah-olah dia tak minat kalau ada maklumat penting yang boleh membantu pihak penyiasat di sini berhubung kes 1MDB. Seolah-olah Apandi Ali sedang melindungi Najib.
Dan memang Apandi Ali dilihat melindungi Najib. Dia kata tak ada masalah, tak ada apa-apa, Najib tidak lakukan apa-apa kesalahan. Tetapi akhirnya Najib terbukti bersalah dalam kes SRC di mahkamah, didapati bersalah. Ya, maka nyata Apandi Ali adalah salah. Ya, keputusan yang dibuat oleh Apandi Ali adalah salah. Ya, dan jangan cerita Hakim Nazlan ini, Hakim Nazlan tu. Hakim Nazlan kata cerita 2.6 bilion tu cerita dongeng. Kita tak payah ragu-ragu. Najib sendiri mengaku dia hanya menganggap itu adalah derma. Maknanya dia tidak ada bukti itu adalah derma. Maknanya kita ditipu bahawa ianya derma. Maknanya tidak ada bukti betul apa yang Hakim Nazlan kata. Ya, Najib mengaku sendiri dalam media. Tak payah dengar orang lain. Ya. Jadi mengapa Apandi Ali tidak lakukan benda tu? Tapi itu kisah Apandi Ali lah. Lepas tu masuk pula Idris Harun. Idris Harun, adakah Idris Harun mengambil apa-apa inisiatif untuk berurusan dengan pihak berkuasa di luar negara? Kalau tidak, kenapa? Ini Idris Harun perlu penjelaskan. Kemudian bila perbicaraan Roger Ng berlangsung di Mahkamah Amerika Syarikat, yang seterusnya menjurus kepada sabitan bersalah Roger Ng dalam kes 1MDB, yang secara tidak langsung membuktikan kesahihan skema aliran wang berserta bukti-bukti sahih yang telah ditampilkan oleh FBI, di mana skema ini turut menunjukkan aliran wang 4 juta lebih kepada akaun Najib dan anak tiri dia. Jadi bila perbicaraan ini berlangsung, mengapa? Adakah Peguam Negara menghantar pemerhati? Kerana ini penting. Kita nak tahu, kita nak lihat supaya ia membantu dalam siasatan dan perbicaraan di sini. Adakah maklumat-maklumat baru yang mengejutkan semua yang muncul di dalam Mahkamah Amerika Syarikat yang seharusnya sudah ada dalam pengetahuan pihak berkuasa di sini, tetapi memandangkan Apandi Ali gagal berurusan dengan pihak berkuasa di luar negara, kita tidak tahu dan terkejut bila ianya maklumat-maklumat ni muncul dalam Mahkamah Amerika Syarikat. Jadi adakah Idris Harun telah menghantar satu pasukan untuk berurusan dengan pihak berkuasa di sana untuk mendapatkan maklumat ini dan butiran lanjut berhubung siasatan yang menjurus kepada maklumat ini, yang kini banyak maklumat ini kini disahkan betul sebab ianya telah menjurus kepada sabitan bersalah Roger Ng. Jadi apakah yang telah Idris Harun lakukan? Ini perlu diperjelaskan kepada rakyat Malaysia. Bukannya Idris Harun menjadi seorang peguam yang membisu, tidak kira apa yang berlaku. Ya. Jadi ada seorang yang memberikan saya satu teori. Saya nak kongsi teori inilah. Dia berkata, Tuan Regi, perasan tak banyak perkara yang dilakukan tidak masuk akal. Peguam negara membisu, banyak perkara tidak menurut rule of law, pihak Pesuruhjaya SPRM tidak disiasat menurut rule of law. Dia seolah-olah kebal, dia enggan berehat, peguam negara diam, tidak ada apa-apa yang dilakukan, sedangkan siasatan terhadap SPRM tidak telus. Ini itu banyak. Dia kata, Regi, perasan tak mereka tak kisah kalau rakyat bising apa semua, mereka buat tak kisah, tak peduli, mereka teruskan melakukan pelbagai perkara yang hanya meningkatkan kemarahan rakyat. Saya kata ya, saya perasan. Jadi dia ada teori. Dia kata sekarang ni parti tertentu, mungkin dia maksudkan UMNO lah, ya, sudah perasan bahawa jika di dalam pilihan raya rakyat terlalu meluat, terlalu muak, sehingga mereka tidak akan keluar mengundi. Bila terlalu ramai tidak keluar mengundi, UMNO boleh menang besar dalam pilihan raya walaupun ditolak majoriti rakyat. Dan ini terbukti di Johor. Ya, di Johor lebih 75% pengundi berdaftar sebenarnya tak pilih UMNO, tetapi UMNO menang 2/3. Ya, sebab hampir 50% tak keluar mengundi. Jadi ini menunjukkan sistem pilihan raya telah gagal menterjemahkan mandat sebenar rakyat ataupun menilai mandat sebenar rakyat kerana rakyat muak. Jadi dia tanya saya, Regi, boleh nafi tak mungkin mereka sengaja memarahkan rakyat untuk dengan harapan terlalu kurang keluar mengundi
memandangkan parti-parti alternatif tidak berjaya menampilkan apa-apa penyelesaian atau solusi baru atau penyelesaian baru. Bila saya dengar, saya tak dapat nafikan. So timbul persoalan lah, adakah semua ni disengajakan? Adakah rakyat sengaja dimarahkan dengan semua ni supaya mereka meluat tak keluar mengundi? So fikir-fikirkanlah ya. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Jika tidak ada, kita akhiri sahaja live ni lah sebab ya. Okey, saya rasa hari ni kurang ya soalan. Okey, Ahmad Imran, Assalamualaikum, salam. Terima kasih Ahmad. Okey, kalau tidak ada soalan, jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya. Saya akan letak link di ruang tajuk sebentar lagi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.